Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan suara 1, remaja pemakin masa hadapan. Cubaan suara 2, remaja penerus bangsa. Cubaan suara 3, remaja harapan negara. Cubaan suara 4, remaja cerminan masyarakat. Cubaan suara Forum Remaja Pemuda Harapan Bangsa Pemudi Tiang Negara. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Aris bin Amram, moderator terbaik abad ini, bersiaran langsung di Blutin Set Putra. Semoga penonton di luar sana baik-baik sahaja. Walaupun pelbagai cabaran yang kita hadapi dalam fasa endemik ini, Tafakur Fiddin tetap kita teruskan dalam bual bicara terbaik kita. Semestinya Forum Remaja wadah bicara semua. Baiklah, sebelum kita mengupas tajuk forum kita dengan lebih terperinci, bolehlah saya mengenal ahli panel kita pada hari ini yang telah diberi pendidikan yang sempurna sehingga dapat menambah jasa kepada agama, bangsa dan negara. Baiklah, di sebelah kanan saya merupakan ahli panel pertama kita pada hari ini, Saudari Eva Nurjanatul Huda binti Muhammad Razwi, merupakan pengurusi Badan Dakwah dan Rohani Sekolah Menengah Sains Tuanku Set Putra. Apa khabar saudari? Alhamdulillah. Terima kasih saudara moderator. Dan di sebelah kiri saya, saudara Wan Nur Afi Hashmi bin Warus Madi, merupakan ketua koperasi yang setia di kaunter koperasinya. Apa khabar saudara? Terima kasih saudara moderator, saya baik-baik sahaja. Dan di hujung kiri saya, saudari Dania Izzati binti Ali Mzaimi, merupakan ketua pelajar Sekolah Menengah Sains Tuanku Set Putra. Apa khabar saudari? Ya, saya alhamdulillah baik-baik sahaja. Terima kasih saudara moderator. Terima kasih kepada barisan panel dan warga dewan yang hadir pada hari ini. Kita sedia maklum, dasawarsa ini, masalah sosial dalam kalangan pelajar berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justru, masalah ini perlu dilihat dalam horizon yang lebih luas jika ingin menyelesaikan isu ini. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, Kemelut Sosial Remaja, Cegah Sebelum Parah. Baiklah, sebelum saya membuka tirai forum kita dengan lebih luas, izinkan saya menjemput ahli panel pertama kita, Saudari Eva Nurjanatul Huda binti Muhammad Razwi, untuk mendefinisikan tajuk forum kita pada kali ini. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator atas pengutaran soalan itu. Sebelum itu, izinkan saya memetik kata-kata yang pernah dilontarkan suatu ketika dahulu oleh bekas Presiden Indonesia Soekarno. Berikan saya 10 orang remaja, nescaya akan saya gegarkan dunia ini. Kata-kata ini sememangnya menggambarkan betapa pentingnya peranan remaja sebagai penentu pembangunan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Remaja sebagai aset bangsa bakal menerjui tampuk kepimpinan negara. Seperti yang telah dinyatakan pada cubaan suara Pemuda Harapan Bangsa Pemudi Tiang Negara. Namun, kebelakangan ini, masalah sosial tidak lenggang pada dada-dada akhbar dan majalah dan telah menambahkan kerusian kepada ramai pihak. Frasa kemelut sosial itu sendiri, kita dapat didefinisikannya sebagai satu permasalahan sosial yang memerlukan penyelesaian secara lahiriah dan rohaniah. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, remaja itu sendiri merupakan sesuatu golongan muda yang sudah mencapai umur di mana mereka sudah diselubungi perasaan ingin tahu dan ingin mencuba. Frasa seterusnya, cegah sebelum parah. Peribahasa ini sememangnya membawa maksud sebelum berlakunya perkara yang tidak baik, moleklah sekiranya kita mencegahkannya sebelum itu. Dalam erti kata mudah, tajuk forum kita pada kali ini ialah sebagai sebuah remaja, kita mestilah menangani masalah sosial supaya tidak berleluasa pada zaman kini. Remaja sememangnya berdekat dengan rakan sebaya. Dalam konteks ini, pemilihan rakan amat signifikan dengan bagi seseorang remaja. Jika kita berkawan dengan orang yang baik, semestinya kita akan menjadi baik. Situasi ini amat selari dengan pepatah Cina. Di dalam rumah, kita bergantung pada ibu bapa. Di luar, kita bergantung pada rakan-rakan. Oleh itu, tegaslah bahawa pengaruh rakan sebaya tidak boleh disangka lagi sebagai punca berlakunya masalah sosial. Itu sahaja daripada saya. Kita beralih semula kepada Tuan Moderator. Terima kasih kepada Saudari Eva atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Sebagai seorang remaja sendiri,
saya bersetuju dengan patah Cina yang disebutkan oleh saudari sebentar tadi. Di rumah, kita terikat dengan kawalan ibu bapa. Namun, apabila kita di luar kawalan mereka, kita harus bijak membawa diri bersama-sama rakan. Baiklah, kita berganjak kepada ahli panel kedua kita, saudara Wan Nur Afi Hasmi bin Warusmadi. Adakah saudara ingin menambah isi? Sudah tentu. Terima kasih Tuan Moderator. Baiklah, pada pandangan saya, masalah sosial remaja turut berpunca daripada kurang perhatian daripada ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa lebih sibuk mencari rezeki dan juga mengejar materialistik. Hal semakin serius apabila ibu bapa tidak memanfaatkan masa yang ada bersama anak-anak di rumah untuk menerapkan nilai agama dan nilai moral dalam diri anak-anak. Oleh itu, anak-anak mencari sesuatu untuk diluangkan bersama, sebagai contohnya permainan video dan juga melepak bersama rakan-rakan. Ibu bapa seharusnya menangani budaya melepak dalam diri anak-anak. Hal ini kerana kancah-kancah negatif seperti merokok dan juga membonceng mulanya dengan budaya melepak ini. Anak-anak juga tidak berpeluang untuk menceritakan kejayaan mereka memperoleh keputusan cemerlang di sekolah dan juga menceritakan masalah pembelajaran, kerana ibu bapa lebih sibuk dengan kerjaya masing-masing. Oleh itu, ibu bapa perlulah mencari ruang dan peluang untuk meluangkan masa bersama anak-anak pada hujung minggu. Oleh itu, saya rasa cukup setakat ini. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Jelas sekali penerangan oleh saudara Afi. Justru, ibu bapa sebagai suri teladan anak-anak perlulah mencari ruang dan peluang untuk bersama anak-anak. Baiklah, kita berganjak kepada ahli panel ketiga kita, saudari Dania. Ya, Adakah saya. saudari Dania ingin menambahkan isi juga? Sudah tentu. Antara punca yang ingin saya tambahkan adalah masyarakat pada hari ini cenderung untuk bersikap individualistik, atau boleh saya katakan tidak mengambil berat tentang permasalahan remaja pada hari ini. Masyarakat yang bersikap individualistik ini lebih cenderung untuk berfikir bahawa pihak berkuasa saja yang patut mengambil tindakan atas masalah sekarang. Contohnya, jika terdapat remaja yang menagih dadah di kawasan berdekatan mereka, mereka tidak akan mengambil tahu tentang perkara tersebut. Dan sikap individualistik ini akan menggalakkan lagi kemelut sosial pada hari ini. Dan akhir sekali adalah pengaruh media massa. Pengaruh media massa terhadap remaja memang tidak dapat disangkal lagi. Remaja lebih cenderung untuk mencuba perkara yang pernah dilihat ataupun pernah didengar oleh mereka. Sebenarnya tidak salah untuk mencuba perkara yang baharu, tetapi tidak semua perkara kita boleh mencuba secara sewenang-wenangnya. Remaja yang matang akan lebih bijak menilai yang mana baik dan yang mana buruk. Yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas pandangan tersebut, saudari Dania. Baiklah, kita teruskan media perbincangan kita dengan implikasi kemelut sosial remaja. Baiklah, saudari Eva, bolehkah saudari terangkan tentang kesan kemelut sosial remaja terhadap diri remaja itu sendiri? Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator. Baiklah, umum pengetahuan semua, kemelut sosial remaja ini sememangnya mendatangkan impak negatif kepada remaja. Malah bukan hanya kepada mereka, tetapi juga kepada keluarga dan juga masyarakat. Antara kesan yang telah berselalu kita dapat lihat adalah sikap perubahan diri mereka. Disiplin diri mereka akan mula terganggu apabila mereka memasuki dunia krisis ini. Diri ini kemudian semakin berkembang dan berkembang lagi, seolah-olah mereka tiada tujuan hidup. Mereka juga mungkin akan kehilangan motivasi diri untuk belajar, dan mungkin juga akan kehilangan motivasi diri untuk mengubah diri mereka ke arah yang lebih baik. Oleh itu, mereka akan rasa risih apabila dikongkong, dan apa yang mereka inginkan adalah kebebasan. Penggunaan telefon bimbit mereka akan dikawal oleh ibu bapa di rumah. Jadi, untuk mengelakkan perkara tersebut, mereka akan keluar dari rumah, iaitu selain daripada rumah, untuk bermain telefon bimbit. Apabila mereka jauh daripada rumah, ibu bapa akan sukar untuk mata anak mereka, dan apabila fasa ini dah tiba, mereka akan semakin lama semakin rosak, dan sehingga mereka tidak akan mendengar lagi nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh ibu bapa mereka. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih semula kepada moderator. Terima kasih saudari pada pertama kita atas penghuraian yang cukup ringkas tapi amat padat dengan isinya. Baiklah, ahli panel kedua kita, saudara Afi.
Bolehkah saudara terangkan serba sedikit berkaitan implikasi kemelut sosial remaja terhadap ibu bapa? Dipersilakan. Baiklah. Terima kasih saudara moderator atas pengutaraan soalan tersebut. Baiklah, jika kita bandingkan masa dahulu dan juga masa sekarang, remaja lebih hormat dan memandang tinggi terhadap golongan guru-guru dan juga ibu bapa mereka. Tetapi jika kita lihat pada hari ini, remaja lebih bersikap biadab terhadap guru-guru di sekolah dan juga ibu bapa mereka di rumah. Hal ini turut menjadi punca kepada gejala sosial yang kesan kepada gejala sosial yang kita bincangkan pada hari ini. Ibu bapa mereka lebih membekalkan mereka dengan harta dan wang ringgit sebagai tanda kasih sayang. Hal inilah yang seharusnya kita elakkan. Suatu fakta yang menarik juga, 3/4 remaja yang bersikap biadab terhadap guru-guru dan juga ibu bapa mereka berasal daripada keluarga yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang kurang kuat. Oleh itu, ibu bapa perlulah menjadi suri teladan yang berusaha untuk mengukuhkan hubungan antara anak-anak dan juga ibu bapa. Oleh itu saya kembalikan kepada saudara moderator kita. Terima kasih saudara Afi atas penjelasan yang cukup sempurna dengan huraian yang begitu jelas. Saya amat tertarik dengan satu kata saudara, iaitu hampir 3/4 remaja yang bersikap begini mempunyai hubungan kekeluargaan yang tidak kuat. Oleh itu kita dapat lihat ibu bapa menjadi uswah hasanah kepada anak-anak kerana sikap anak-anak mencerminkan sikap ibu bapa di rumah. Saudara moderator, izinkan saya mencelah. Baiklah, silakan saudari. Terima kasih saudara moderator. Saya ingin menambahkan sedikit isi untuk kesan terhadap diri remaja seperti mana yang telah dihuraikan oleh saudari Eva sebentar tadi. Remaja yang mempunyai masalah ini akan lebih cenderung untuk mempunyai masalah psikologi, dan masalah psikologi ini jarang kita dapat lihat dari segi fizikal, tetapi jika kita lihat dari segi mental mereka sangat keletihan. Remaja yang banyak bermain permainan video ini akan lebih asing dengan namanya bersosial, dan mereka akan lebih banyak berinteraksi dengan kawan secara atas talian mereka. Sebenarnya tidak salah jika remaja ingin mempunyai ramai kawan pada usia sebegini, namun mereka haruslah bijak membahagi masa. Masalah mental ini juga mempunyai satu ekspresi yang penting supaya remaja lebih biasa dengan tekanan tuntutan hidup mereka. Remaja yang mempunyai masalah mental atau lebih kita boleh katakan sebagai kemurungan ini akan lebih sentiasa berada di dalam dunia mereka, dan mereka akan mempunyai masalah untuk menangani tekanan emosi. Sebagai contoh yang dapat saya berikan, mereka akan lebih cepat berasa letih apabila kita suruh bersosial, ataupun mereka akan lebih cepat berasa marah apabila kita mengganggu mereka. Itu saja yang saya dapat tambahkan. Terima kasih saudari Dania atas penambahan isi yang cukup jelas saya katakan. Baiklah, setiap pertemuan pasti ada perpisahannya. Setiap masalah pasti datang dengan solusinya. Kemelut sosial remaja tidak lagi asing dengan masyarakat kita. Jadi, mesti banyak langkah yang dapat kita implementasikan berkaitan gejala ini. Baiklah, sari panel ketiga kita, saudari Dania, ada bercakap tentang solusi. Bolehkah saudari cadangkan satu langkah yang dapat kita lakukan untuk membendung gejala ini? Dipersilakan. Baiklah, jika kita lihat, segala masalah kepada kemelut sosial ini bermula daripada diri remaja itu sendiri. Salah memilih rakan akan mengundang kepada masalah ini. Jadi, salah satu cara untuk mengelakkan daripada perkara ini berlaku adalah dengan bijak memilih kawan. Remaja yang bijak memilih kawan ini akan tidak mudah terjerumus dalam permasalahan sosial ini. Tepuk dada, tanya selera. Rakan yang baik tidak akan merosakkan kawannya yang lain. Jadi, dengan memilih kawan yang baik, kita dapat mengelakkan diri kita daripada terjerumus dalam perkara ini. Dan akhir sekali,
sentiasalah mencari orang yang terdekat ataupun orang yang kita percayai untuk meluahkan masalah yang sedang dihadapi ataupun bertanyakan pendapat mereka. Jangan dipendam segala perasaan tersebut kerana itu boleh mengundang kepada kemurungan. Dan pada ibu bapa, sentiasalah bertanyakan kepada anak-anak tentang masalah yang dihadapi mereka. Jangan tunggu sehingga nasi menjadi bubur barulah kita ingin mengambil tahu tentang anak-anak. Itu saja. Terima kasih saudari Dania. Jadi kita dapat lihat bahawa pemilihan kawan amat penting. Bak kata orang, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Jadi, jika kita berkawan dengan orang yang menuju kejayaan, sudah pasti kita akan berjaya. Baiklah, saudara Afi. Ya, saya. Bagaimana pula usaha yang boleh dilakukan oleh para guru untuk membimbing masalah sosial dalam diri remaja itu sendiri? Dipersilakan. Guru-guru di sekolah juga memainkan peranan yang penting. Pendekatan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat dan ceria juga sedikit sebanyak membantu para pelajar dan juga para remaja untuk lebih bermotivasi menimba ilmu pengetahuan. Komunikasi dua hala dalam semasa sesi pembelajaran dan juga pengajaran dapat membantu mereka untuk lebih berani untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Guru-guru juga boleh menyelitkan nasihat dan juga kisah teladan untuk dijadikan pedoman kepada golongan remaja bermula dari kanak-kanak hinggalah murid sekolah menengah. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan cara ini, kita dapat melahirkan generasi yang berkualiti dan juga matang pada masa akan datang. Percayalah, generasi kini suatu hari akan menerajui pembangunan agama bangsa dan negara kita. Oleh itu, kita perlulah membentuk mereka supaya menjadi remaja yang kita inginkan. Oleh itu, saya kembalikan kepada saudara moderator kita. Terima kasih saudara Afi. Justru, guru-guru juga memainkan peranan yang amat penting bagi membantu remaja. Hadirin sekalian, demikianlah perbincangan kita tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel yang sanggup memberi pencerahan yang saya rasa amat bermakna untuk kita pada hari ini. Baiklah, hadirin. Sesungguhnya kemelut sosial remaja bukanlah sesuatu yang kita perlu memandang remeh ke atasnya. Jadi, untuk membantu para penonton di luar mendalami isi yang kita bincangkan pada hari ini, saya ingin menjemput ahli panel pertama kita, saudari Eva Nurjanatul Huda. Bolehkah saudari mengulaskan apa yang kita bincang pada hari ini? Dipersilakan. Baiklah. Kesimpulan yang dapat saya usulkan adalah kemelut sosial remaja itu sememangnya mendatangkan impak negatif pada para remaja. Kita sudah tahu punca, kesan dan langkah yang boleh kita atasi ke masalah kejahatan sosial ini. Namun, masyarakat haruslah mengambil tanggungjawab masing-masing dan berperanan untuk mengatasi masalah sosial ini daripada semakin berkembang dari dalam kalangan remaja ini lagi. Baiklah, justru semua pihak haruslah memainkan peranan dan bertanggungjawab untuk menangani masalah sosial ini supaya para remaja tidak terjerumus dalam kejahatan sosial ini dan dapat menerajui bangsa ke arah wawasan 2020. Namun, walaupun kita telah mengetahui punca dan langkah yang untuk mengatasi, adakah ini berpunca daripada ibu bapa yang sibuk mencari wang ringgit dan melupakan kebajikan anak mereka, ataupun masyarakat yang suka menuding jari dan mencari kesalahan orang lain, ataupun juga ini berpunca daripada remaja itu sendiri yang sering mengambil endah terhadap isu gejala sosial ini dan tidak tahu untuk mencari kawan yang lebih baik. Jadi, situasi ini amat selari dengan perumpamaan, iaitu jika kita berkawan dengan anak penjual minyak wangi, maka dapatlah bawa wanginya. Akan tetapi, jika berkawan dengan anak penjual kambing, maka busuklah baunya. Oleh itu, kita mestilah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh untuk
bersama-sama menangani masalah isu sosial ini. Dan oleh itu, kita mestilah tidak menuding jari dan sama-sama membendung masalah sosial ini. Itu sahaja daripada saya. Wah, terima kasih Saudari Eva. Sungguh jelas dan padat penerangan yang diberikan oleh sebentar tadi. Baiklah, saya rasa itu sahaja gelanggang perbincangan kita pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi meluangkan masa pada Forum Remaja hari ini. Di atas burung tempua melihat rusa di tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua kembali. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.